Pilihan Raya Kecil Teluk Intan BN lawan DAP. Anugerah Sukan Negara 2013 milik siapa malam ini? Rumah tradisional berusia lebih sedekat lambang warisan ukiran Melayu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Khairul Azwan Arba. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Pilihan Raya Kecil Parlimen Teluk Intan 31 Mei ini bakal menyaksikan pertandingan 1 lawan 1. Calon Barisan Nasional BN Datuk Mah Siew Keong ditentang calon DAP Diana Sofia Muhammad Daud. Calon BN Datuk Mah Siew Keong tiba di pusat penamaan calon di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak pada pukul 8.45 pagi diiringi kira-kira 1,000 penyokong. Turut serta Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan para pemimpin BN yang lain. Proses penamaan calon dibuka tepat pukul 9 pagi dan Datuk Mah yang juga Presiden Parti Gerakan menyerahkan borang pencalonannya kira-kira pukul 9.03 pagi. Manakala calon DAP Diana Sofia pula menyerahkan borang pencalonan pada pukul 9.05 pagi. Pengesahan calon bertanding kemudiannya diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Datuk Ibrahim Ahmad pada pukul 10.20 pagi. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Parlimen P076 Teluk Intan adalah seperti berikut. Pertama, Mah Siew Keong, Parti Barisan Nasional. Kedua, Diana Sofia binti Muhammad Daud, Parti DAP. Pilihan raya kecil ini diadakan berikutan kematian penyandangnya Siah Leong Peng daripada DAP pada 1 Mei lalu. Parlimen Teluk Intan mempunyai 60,349 pemilih berdaftar, terdiri 59,927 pengundi biasa, 410 pengundi awal dan 12 pengundi tidak hadir luar negara. Pengundian awal akan diadakan pada 27 Mei ini. Sementara itu, BN akan memanfaatkan PRK Teluk Intan sebagai platform kerajaan menjelaskan beberapa isu semasa termasuk isu ekonomi dan hal ehwal politik masa kini. Bagi Timbalan Pengerusi BN Tan Sri Muhyiddin Yassin, penjelasan itu penting dalam memberi keyakinan kepada masyarakat terhadap kepimpinan kerajaan. Dalam sidang media selepas mengiringi calon BN Datuk Mah Siew Keong ke penamaan calon PRK Teluk Intan, Tan Sri Muhyiddin memberi jaminan kempen BN tidak akan mengambil kira latar belakang calon lawan. Kita tidak akan mengambil kira latar belakang siapa ibunya ke keluarga mereka. Kita lihat sebagai calon itu, ya. Dan oleh sebab itu ini adalah perkara yang kita akan jelaskan. Yang penting saya nak jual calon saya. Ini calon yang lebih baik, juga handsome, masih segar, masih bertenaga, banyak pengalaman, masih muda, sudah berkahwin, lebih stabil, macam-macam lagi lah. Jadi saya fikir yang penting ialah calon ini, apa yang diharapkan oleh pengundi ialah apa yang boleh dilaksanakan. Saya fikir di Teluk Intan ada masalah-masalah tempatan. Jadi bagaimana Datuk Mah akan manage dan menyelesaikan masalah ini, saya fikir itu lebih diutamakan oleh pengundi. Biasa begitu. Jadi siapa bertanding tidak apalah. Mak ke mak bapak dia itu bagi saya tidak penting sangat. Tan Sri Muhyiddin yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata Datuk Mah yang juga Presiden Parti Gerakan dipilih kerana pengalamannya yang luas dalam kerajaan, terutama ketika beliau membantunya di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani sebelum ini. Jentera BN sudah bersiap sedia untuk menawan kembali kerusi Parlimen Teluk Intan. Sementara itu, Datuk Mah berkata BN mempunyai peluang untuk kembali di Teluk Intan namun menjangkakan tentangan hebat. Beliau juga berjanji tidak akan membawa soal peribadi calon lawan dalam kempennya. Saya juga tadi ada bincang dengan calon DAP supaya kita buat satu pertandingan yang tidak ada personal attack. Kita ini satu demokrasi. Di atas apakah
program parti, apakah polisi parti, apakah kita dapat membuat untuk Teluk Intan dan juga dari rakyat untuk Malaysia. Okey, itulah yang penting. Itulah yang penting. Apakah program kita? I think ini lebih penting dari apa peribadi. Datuk Mah akan ditentang calon DAP Diana Sofia yang berusia 27 tahun. Selesai proses penamaan calon, Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa mengadakan perjumpaan dengan ketua-ketua pusat daerah mengundi PDM Barisan Nasional. Turut diadakan sesi taklimat sempena pilihan raya kecil Parlimen Teluk Intan. Perjumpaan diadakan di Rumah Rehat Teluk Intan. Pertemuan singkat itu turut dihadiri Menteri-Menteri Kabinet dan Barisan Pucuk Pimpinan Parti Komponen BN. Mereka termasuk Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil dan Presiden MIC Datuk Seri G. Palanivel. Dua pasukan penguasa kempen pilihan raya ditugaskan bagi memantau proses kempen yang berlangsung sepanjang pilihan raya kecil Teluk Intan. Ia bertujuan memastikan kempen dijalankan mengikut etika dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, PPKPR berkuasa untuk menanggalkan poster dan menghentikan ceramah sekiranya melanggar peraturan. Ada dua. Pasukan ini akan memantau kempen-kempen sepanjang tempoh sehingga 30 hari bulan tengah malam. Dia mesti mematuhi Akta Kesalahan Pilihan Raya. Ya. Jadi pasukan ini boleh menurunkan posters, banners, slogan yang melanggar peraturan. Dan juga boleh memberhentikan ceramah jika sekiranya tidak ada mendapat kelulusan daripada OCPD Teluk Intan. Selain itu, beliau turut meminta ke semua penyokong parti baik dari Barisan Nasional maupun DAP supaya mempamerkan kematangan tidak kira semasa kempen berlangsung atau selepas keputusan diumumkan nanti. Beliau ditemui media selepas selesai proses penamaan calon PRK Teluk Intan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak. Sedikit kekecohan berlaku semasa proses penamaan calon PRK Teluk Intan di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perak pagi tadi. Bagaimanapun, polis telah mengenal pasti individu yang cuba mencetuskan kekecohan itu. Menurut Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Goh Kok Liang, dalam insiden pertama, individu berkenaan mengeluarkan kata-kata lucah kepada anggota polis yang bertugas. Seorang individu telah mengeluarkan kata-kata lucah kepada pegawai polis yang sedang bertugas. Laporan polis telah pun dibuat dan kes ini kita akan siasat di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 188 Kanun Keseksaan atas kesalahan menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara 6 bulan dan denda RM2,000 atau kedua-duanya. ACP Goh turut menasihati parti politik yang bertanding supaya mengikut prosedur kempen yang telah ditetapkan. Setakat ini, polis telah menerima 2 notis ceramah daripada parti yang bertanding. Beralih kepada perkembangan PRK Bukit Gelugur, pihak berkuasa mengesahkan 9 laporan berhubung kesalahan berkaitan pilihan raya kecil diterima. Jurucakap Polis PRK Bukit Gelugur ACP Azmi Adam menyatakan setakat ini 15 ceramah telah diadakan dan semua telah mendapat permit daripada pihak polis. Kita telah menerima sebanyak 9 laporan polis, 2 kertas siasatan telah dibuka dan kedua-dua kertas siasatan tersebut telah pun dirujuk kepada Yang Arif Timbalan Pendakwa Raya Pulau Pinang untuk keputusan. Bercakap dalam sidang media, beliau menyatakan 2 kertas siasatan itu adalah mengenai tindakan penyokong-penyokong parti yang membawa gendang dan pembesar suara pada hari penamaan calon Isnin lepas serta isu berbaur perkauman melibatkan calon bebas.
Pihak polis juga memohon parti-parti dan ahli-ahli parti yang bertanding supaya berkempen secara berhemah dan tidak melanggari Akta Kesalahan Pilihan Raya. Manakala parti yang tidak bertanding juga dinasihatkan agar tidak menggantung bendera untuk tujuan kempen. Jika ada sebarang aduan, tindakan akan diambil mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Seramai 148 pengundi berdaftar akan menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada PRK Bukit Gelugur Rabu ini. Angka melibatkan 48 anggota tentera dan 100 pasukan gerakan AM PGA serta pasangan. Timbalan Pengarah Pilihan Raya SPR Pulau Pinang Azizal Ahmad menyatakan 4 saluran disediakan untuk proses undi awal yang bermula seawal pukul 8 pagi hingga 2 petang. Terdapat 82,431 pengundi berdaftar untuk parlimen tersebut. Daripada jumlah tersebut, 74.33% merupakan pengundi Cina, 14.45% Melayu, 10.73% India dan 0.42% lain-lain bangsa. Segmen inilah Kerjaku, kalungan bunga malai perniagaan yang semakin dilupakan. Laporannya seketika nanti. Ibu bapa tidak perlu bimbang tahap kesihatan pelatih di kem program latihan khidmat negara PLKN di Dusun Minda Resort, Kuala Nerang. Ia susulan laporan mengenai jangkitan positif influenza H1N1 terhadap 4 pelatih kem tersebut. Ketua Pengarah PLKN Datuk Abdul Hadi Awang Kecil memaklumkan setakat ini 54 pelatih di kuarantin bagi mengelak pelatih lain dijangkiti virus itu. Beliau juga menasihatkan ibu bapa agar tidak datang melawat ke kem berkenaan kerana dibimbangi akan turut dijangkiti. Hari ini, Pegawai Kesihatan Negeri turun ke kem PLKN di Dusun Minda Resort itu bagi melakukan pemeriksaan lanjut. Menyentuh mengenai perkara sama, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir berkata pihaknya sedang memantau keadaan tersebut. Beliau sedang menunggu laporan terperinci berhubung perkara itu. Kalau didapati ada sebarang perkara yang telah disyaratkan sewaktu dikeluarkan lesen untuk beroperasi itu tidak dipenuhi oleh pihak pentadbiran kem tersebut, maka tindakan yang sewajarnya akan kita ambil. Beliau memberitahu media di Langkawi. Dalam pada itu, sebarang aktiviti luar daripada kem untuk pelatih program latihan khidmat negara PLKN di kem Dusun Minda Resort Kuala Nerang itu akan dihadkan. Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN Datuk Abdul Hadi Awang Kecil berkata pihaknya akan mengawasi situasi 21 pelatih lelaki dan 40 pelatih perempuan yang dikuarantin. Mereka ditempatkan di bilik pengasingan dalam masa seminggu. Langkah diambil bagi mengelak virus tersebut daripada merebak kepada pelatih lain. Jarak pengasingan adalah 200 meter daripada penginapan pelatih lain. Jika terdapat pelatih yang mengalami simptom seperti demam, batuk dan selsema, mereka akan terus diasingkan. Bagaimanapun, keadaan mereka kini stabil. Bagi pelatih-pelatih lain, latihan di dalam kelas diteruskan. Bagaimanapun, kita cuba hadkan mereka untuk mengadakan latihan di luar daripada camp, ya, dan juga di luar daripada kelas. Aktiviti fizikal dikurangkan sebab panas dan sebagainya, mungkin boleh menyebabkan demam, sakit tekak dan sebagainya, mudah merebak kepada mereka. Beliau menyatakannya selepas meninjau tahap kesihatan pelatih-pelatih PLKN di kem terbabit. Langkah berjaga-jaga diambil dengan mengarahkan ke semua pelatih dan jurulatih memakai topeng penutup mulut dan hidung sepanjang masa. Jelas beliau, pihak JLKN belum dapat memastikan punca wabak berkenaan. Bagaimanapun, tidak menolak kemungkinan berlaku ketika cuti Hari Wesak pada 13 Mei lalu di mana 34 pelatih dibenarkan pulang bercuti.
Mengenai cuti selama 4 hari yang bermula 30 Mei ini, beliau berkata akan merujuk kepada pejabat kesihatan daerah terlebih dahulu dan akan membuat keputusan kemudian. Kem Dusun Minda menempatkan 368 pelatih, 207 daripadanya lelaki dan 161 perempuan, 39 jurulatih, kaki tangan 29 dan pemandu 3 orang. Manakala 8 kaki tangan perubatan termasuk seorang pegawai perubatan Dr. Hafizi Zainuddin ditempatkan di kem berkenaan. Kerajaan yakin keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia mampu mencapai sasaran antara 4.5 hingga 5.5% tahun ini. Ia berdasarkan pertumbuhan ekonomi negara pada suku pertama 2014 yang kukuh pada 6.2%. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wahid Omar, meskipun momentum pertumbuhan ekonomi negara dalam keadaan yang baik ketika ini, namun Malaysia harus sentiasa bersedia terhadap ketidaktentuan ekonomi global. We must also be mindful of the external environment, which can be relatively uncertain. So that's why we have a pretty wide range of our growth forecast for full year this year, between 4.5 to 5.5%. I think given the external environment, we would like to actually stick to within that range for a moment. Beliau bercakap demikian pada sidang media sempena simposium melangkaui KDNK anjuran UNU IHDP dengan kerjasama kumpulan industri kerajaan Malaysia bagi teknologi tinggi, Kementerian Persekitaran Jepun serta Yayasan Sam Darby. Malaysia mengalul-alukan inisiatif China meningkatkan mandat pemimpin APEC mengenai kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik FTAAP bagi mencapai integrasi ekonomi serantau yang lebih kukuh. Inisiatif berkenaan melibatkan pembangunan pelan untuk FTAAP serta keputusan memberi tugas kepada pegawai untuk mengutamakannya menjelang akhir tahun ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamed dalam satu kenyataan berkata Malaysia menyokong kajian kemungkinan mengenai FTAAP. Ia dianggap analisis berguna bagi menilai bukan sahaja potensi faedah tetapi juga kesan, cabaran dan kesediaan setiap negara memenuhi standard tinggi yang diharapkan FTAAP. Bagaimanapun katanya inisiatif itu tidak bermakna yang rundingan mengenai FTAAP akan dilancarkan sebaik sahaja kajian itu selesai. Perniagaan perkhidmatan wang memainkan peranan penting dalam menyokong sistem kewangan yang inklusif serta memudahkan urus niaga ekonomi. Bagaimanapun menurut Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia Datuk Muhammad Ibrahim, peranan ini masih tidak dimanfaatkan sepenuhnya bagi mencapai objektif pertumbuhan kekayaan. Tahun lalu perniagaan perkhidmatan wang telah mencapai pertumbuhan yang kukuh dengan jumlah penghantaran wang ke negara-negara membangun telah mencecah $400 bilion Amerika. Jumlah ini mewakili aliran sumber luar utama dan telah menyokong pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara membangun melepasi bantuan pembangunan rasmi. There are still significant number of businesses and migrant workers who still prefer informal remittance channel as their choice. It is timely for the money services business provide to reassess their product and services in terms of cost, speed, convenience and trust so that we can draw this group of users away from the informal channel. Beliau yakin inovasi merupakan kunci utama bagi meningkatkan lagi perkhidmatan wang dan ia perlu dikawal selia oleh rangka kerja yang memudahkan. Perkhidmatan wang kini katanya disedia melalui pelbagai rangkaian cawangan termasuk kedai runcit, pejabat pos, bank serta saluran mudah alih. Datuk Muhammad Ibrahim bercakap demikian dalam ucap pertamanya pada Majlis Perasmian Persidangan Perniagaan Perkhidmatan Wang Serantau di Ibu Negara.
Hitachi Sunway Information System Sdn Bhd yakin jumlah pendapatan bagi operasinya di Asia Tenggara akan meningkat 20% menjadi RM137 juta bagi tahun kewangan 2015. Dan ke arah mencapai sasaran ini, Hitachi berhasrat untuk meneroka pasaran baru di rantau ini bagi meluaskan lagi operasi perniagaannya. Setakat ini, syarikat yang berpengkalan di Jepun itu beroperasi di 6 buah negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, Singapura dan Filipina. Malaysia merupakan pasaran utama bagi kumpulan itu di rantau ini dengan menyumbang RM70 juta kepada perolehan Hitachi tahun lalu. We are looking very positively at the region growth. As I mentioned, our business strategy is not only in Malaysia, actually it's cut across the ASEAN. So we are very optimistic about this ASEAN economy as a whole. Bagi tahun kewangan 2014, Hitachi menjangkakan pertumbuhan pendapatan sebanyak 25% kepada RM144 juta berbanding RM91 juta tahun sebelumnya. Beliau ditemui pada taklimat mengenai unjuran perniagaan Hitachi Sunway 2014 di Ibu Negara. Peranan yang lebih besar harus dimainkan sebaik mungkin bagi setiap warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam menyampaikan informasi dan membina persepsi rakyat. Ia sebagai langkah bagi menjadikan kementerian itu sebagai sebuah kementerian yang strategik. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik memberitahu tanggungjawab yang lebih besar harus digalas bagi setiap kaki tangan terlibat. Katanya kementerian tersebut perlu menjadi sebuah kementerian rujukan dalam setiap mesej yang hendak disalurkan kepada rakyat. Justru dasar dan program kerajaan perlu difahami sebaiknya agar mesej terhadap sesuatu isu yang hendak disampaikan dapat diterima sebaik mungkin. Siapa yang boleh membentuk public opinion, pendapat awam, ianya akan dianggap lebih berkuasa daripada sesiapa pun. Ini adalah menuntut kepakaran dan keupayaan kita untuk bagaimana menangkis mereka yang cuba membentuk public opinion yang berbeza ataupun kita yang mesti membina public opinion ataupun pendapat-pendapat umum. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa perhimpunan bulanan kementeriannya di Menara TM Kuala Lumpur. Dalam majlis yang sama, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada sukarelawan TM yang terlibat semasa banjir di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor tahun lalu. Dalam satu majlis berasingan, Datuk Seri Ahmad Syabri menjelaskan hanya Menteri Besar Terengganu sahaja yang layak menjadi pengerusi Badan Perhubungan UMNO di negeri itu. Menteri Besar tak dapat berjalan dengan baik kalau dia tidak mempunyai commanding power, dia tidak mempunyai kuasa dari segi mengarah, dari segi mengawal, dari segi membangunkan visi dia tanpa ada pegangan pada politik. Dan begitu juga yang pegang pengurusi perhubungan tetapi ia tidak berpegang kedudukannya pada kerajaan, sedangkan kerajaan itu adalah kerajaan Barisan Nasional, ia juga tidak dapat menjalankan kerja dengan baik. Jadi pada pandangan saya, di mana-mana negeri, kecuali saya sebutkan tadi Perlis, ada sebab-sebab yang tertentu, kalau negeri itu dikuasai, diterajui oleh Barisan Nasional, sebaik-baiknya Menteri Besar lah yang menjadi pengurusi perhubungan. Jadi dalam soal ini saya beritahu, saya bukanlah orang yang layak ataupun baik. Beliau ditemui selepas majlis ramah mesra bersama Persatuan Perfilman Finas di Pejabat Finas Ulu Klang. Pada majlis ini, Datuk Seri Ahmad Syabri turut menyampaikan geran pentadbiran sebanyak RM300,000 kepada 27 persatuan perfilman. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA kini dalam proses mencari pasaran baru di negara lain bagi mengimport bekalan daging. Jelas menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, langkah tersebut memperbanyakkan sumber import negara serta mengelakkan hanya bergantung import dengan negara sedia ada lain. Datuk Seri Ismail Sabri juga berkata ketika ini Malaysia hanya bergantung kepada bekalan import daging dari negara seperti India, Australia, Thailand serta New Zealand. MOA kini dalam proses meninjau peluang import di negara lain termasuk Sudan, Somalia, Myanmar dan Kemboja. Kita dah lama dengan India.
kita terlalu terikat dengan tradisi kita, iaitu negara tradisi kita India, Australia dan Thailand. Jadi polisi baru kita as many as possible. Sebab kalau banyak lagi bagus. Mengenai syarikat beras nasional Berhad Bernas yang didakwa mengenakan potongan yang tinggi terhadap pesaing padi, beliau menjelaskan akan mengkaji punca utama ia berlaku. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura Datuk Husni Zai Yaakob menyifatkan kunjungan Yang di-Pertuan Agong ke Republik itu sebagai satu rawatan bersejarah dan simbolik kepada hubungan bilateral kedua-dua negara yang berada pada peringkat terbaik ketika ini. Kunjungan juga dilihat sebagai signifikan memperkukuh persahabatan dan silaturahim selain menyokong jalinan kerjasama pelbagai hala daripada segi politik, ekonomi, sosial dan hubungan rakyat dengan rakyat. Ini lebih-lebih lagi selepas pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan Presiden Singapura Dr. Tony Tan Keng Yam April lalu di Putrajaya yang membincangkan beberapa projek ikonik yang sedang diusahakan Malaysia dan Singapura. Ketika ini terdapat beberapa projek pelaburan komersial bernilai berbilion ringgit yang sedang dimanfaatkan Malaysia di Singapura melibatkan usaha sama antara Khazanah dengan Temasek Holding. Ini antaranya sebuah projek pembangunan integrasi bersepadu membabitkan rumah kediaman, hotel dan ruang pejabat dikenali sebagai projek Duo di Kampung Gelam yang menyaksikan Khazanah memiliki kepentingan lebih 60% dalam pemilikan sahamnya. Sebenarnya semasa pertemuan kedua-dua Perdana Menteri pada bulan April, perkara ini telah dibincangkan. Kedua-dua pemimpin telah diberi maklum tentang status mengenai beberapa projek ikonik seperti high speed rail dan juga rapid transit system. Inilah kedua projek ikonik dan juga beberapa lagi projek lain termasuk yang antara Khazanah dan Temasek di Singapura dan juga di Iskandar. Menurut beliau lagi, inisiatif memperkukuh hubungan sedia ada antara Malaysia dengan Singapura sangat penting kerana kedua-dua negara bergantungan dan saling memerlukan sejak sekian lama. Selain pada itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memberi beberapa cadangan mengenai jabatan persahabatan, friendship bridge dan juga co-locator mengenai untuk pemeriksaan immigration dan custom . Perdana Menteri juga telah memaklumkan tentang cadangan Malaysia untuk mengadakan Agrobazaar di Singapura, dan ini akan dijangka akan dirasmikan oleh YAB Perdana Menteri insya-Allah pada bulan Jun. Jika dilihat daripada aspek jumlah dagangan menunjukkan trend yang sangat berpotensi tinggi memandangkan Singapura menyumbang jumlah dagangan kedua terbesar melibatkan nilai melebihi $50 bilion Amerika. Singapura juga merupakan negara pengimport terbesar bagi Malaysia dan menjadi pelabur terbesar di Iskandar Malaysia. Manakala jumlah bilangan pelabur pula merupakan yang ketiga terbesar. Dari aspek pelancongan, Singapura menyumbang 52% pendapatan tahun lalu. Justru, lawatan negara Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim ke Singapura bukan sahaja sangat mengujakan kira-kira 500,000 komuniti Malaysia di Republik ini, tetapi turut berupaya mendorong kerjasama perdagangan dan bilateral lebih baik dengan Singapura pada masa hadapan. Jumaatun Abdul Ghani dan jurukamera Muhammad Nasir Muhammad Noor dari Singapura melaporkan untuk berita RTM. Remaja lain yang sebaya usianya sibuk mengejar kejaya bergaji lumayan. Namun anak muda ini lebih berminat mengusahakan perniagaan tradisional yang rata-ratanya dimonopoli oleh golongan tua. Dan memilih untuk berniaga kalungan bunga malai, graduan Diploma Pengurusan Hotel ini tidak gentar bersaing dengan peniaga lebih berpengalaman di kawasan Little India Brickfields.
Saya ni anak yang nombor 4 tapi berminat dengan bisnes. Dah lama nak buat bisnes. Sampai dari kecil sampai sekarang kita ada family business. Pasal tu saya buat dekat sini family business juga. Dari kecil mak saya ada kedai bunga lah. Kita belajar dari situ. Pengusaha hotel tu memang best, tapi kerja yang kuat. Kena ikut time semua. Tapi perniagaan kita ni tak ada ikut time. Apapun kita ni bisnes sendiri, perniagaan sendiri. Bisnes kita yang bos. Kita memang dapat sambutan baik dari customer yang datang. Kita ada regular customer. Kadang-kadang kita ada wedding garland. Kita akan hantar ke tempat Penang, Johor, semua kita ada hantar. Kita ada pernah hantar ke India pun ada. Isnin dengan Selasa, Rabu tu kita tak ada bisnes. Okay. Yang 4 hari tu kita ada bisnes. Kita boleh buat lah dalam 30 kalung, 30 sampai 40. Kalau kita ada order, banyaklah kita buat. Bunga kewan ni semua kita ambil dari Cameron Highland. Yang bunga yang putih ni kita ambil dari India. Yang nama tu Semanggi. Dalam Melayu kita panggil Sundar Malam. Malai ni boleh tahan sampai 4 hari, 5 hari. Memang customer akan beli. Tak ada tinggal. Semua galen-galen ni semua memang customer beli. Saya selalu datang beli bunga di sini. Bunga di sini biasanya segar dan harganya pun berpatutan. Kualiti dia setakat ni yang saya tengok okey. Bunga dia boleh tahan lama. Maksudnya yang datang ni dalam keadaan yang masih barulah. Saya 5 tahun datang kedai sini. Bunga di sini semua ni segar. Sekarang kedai ni memang kecil. Okay. Tapi kita ni ingat kita nak kembangkan perniagaan saya ni lagi besar. Apply dekat luar. Sebab bunga ni memang laku. Siapa-siapa kaum pun akan beli bunga ni. Pasangan suami isteri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Muar Johor terhadap 3 pertuduhan memperdagangkan 3 wanita warga Indonesia dengan memaksa mereka melakukan aktiviti buruh paksa. Wong Siong Siu Elias Wong Ah Kau, 68 tahun dan isterinya Lee Son Sim, 56 tahun dari Jalan Abdullah Muar, didakwa melakukan kesalahan itu di nombor 114 Jalan Abdullah Muar pada awal Julai 2012 hingga 28 Januari 2014. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozianati Ahmad. Bagi ketiga-tiga pertuduhan, Siong Siu dan Sun Sim didakwa mengikut Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum RM500,000. Hakim Rozianati membenarkan pemilik pusat kecantikan rambut itu dikajamin RM25,000 setiap seorang bagi ketiga-tiga pertuduhan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Hafizah Abdullah. 9 Jun ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pernahkah anda melihat bentuk rumah golongan bangsawan dan rakyat Terengganu 150 tahun lalu? Tentu ramai yang tidak dapat membayangkan seni ukirannya. Dengan minat yang mendalam, seorang penduduk di Kuala Berang, Hulu Terengganu, Tuan Ahmad Tuan Abdullah, 55 tahun, berusaha mengekalkan warisan bersejarah itu. Wartawan Nur Yusof berkongsi semangat cintakan warisan pusaka bangsa itu. Tuan Ahmad yang lebih mesra dengan panggilan Pak Tun sedih setiap kali melihat rumah-rumah lama yang unik terbiar reput di mamah usia. Daripada pemerhatian itu timbul minat untuk beliau mengekalkan warisan seni halus ukiran tangan penduduk Terengganu dengan membeli rumah tersebut daripada pemiliknya. Kebanyakan rumah itu terletak di pedalaman Hulu Terengganu yang kemudiannya dipindahkan ke tapak sekarang yang dikenali sebagai Warisan Pahlawan Resort dan lokasinya di Kampung Pauh, 5 km dari Bandar Kuala Berang, iaitu laluan Ampangan Hidro Sultan Mahmud Kenyir. Ada di antara rumah itu rosak dan perlu diganti dalam bentuk ukiran asal. Lebih mencetus emosi, ada antara rumah ini pula pernah menjadi persinggahan pahlawan Mak Kilau. Atas semangat patriotik, Pak Tun menamakan rumah-rumah yang telah dibaik pulih itu dengan nama Mak Kilau, Tok Pauh, Tok Gajah dan Tok Pulau Manis, selain Abdul Rahman Limbong dan Tok Kenali.
Pak Tun mengeluarkan belanja sendiri mengupah tukang bagi mengembalikan seni ukir asal terutama pada hujung bumbung rumah yang beratap songgora selain ukiran pada siling, kisi tingkap dan kepala tangga. Inisiatif pemeliharaan yang dilakukan keluarga Pak Tun ini memakan masa hampir 8 tahun dengan belanja kira-kira 2.4 juta ringgit. Impian semua suasana kampung alam. Kampung tradisional Terengganu. Sebab tu kita buat rumah ni berbeza-beza yang lain. Jadi kalau nak tengok warisan rumah orang Melayu Terengganu, datang ke Terengganu, Kampung Pauh. Jalan apa? Jalan Jenaga lah. Warisan pahlawan. Dia tengah Ulu Terengganu ni sebab ada sini kubur Tok Pauh kan. Ayah Tok Pulau Mani. Jadi secara orang lama lah. Secara besar lah. Ada besar. Bagi menjana sumber kewangan menguruskan warisan ini, Pak Tun menjadikan rumah yang sesuai sebagai rumah penginapan dan inap desa. Dulu jadi petani, peniaga kedai makan je lah. Mana saya petani, jadi saya tengok rumah terbiar tu, saya minat tu. Hari tukang kata boleh buat, okey, saya beli lah. Cerita dia, anak saya dah ada minat satu orang tu. Serah dia sekarang. Serah dia lah. Sekalung tahniah diucapkan kepada Pak Tun sekeluarga kerana sanggup berkorban RM1 masa dan tenaga demi menjaga khazanah warisan sejarah. Bersama juru kamera Nasrun Abdullah, Nur Yusof untuk TV1. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman kini berada di New York untuk melobi sokongan terhadap pencalonan Malaysia menduduki kerusi tidak tetap dalam Majlis Keselamatan PBB bagi sesi 2015-2016 daripada negara anggota Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan Datuk Seri Anifah akan berada di New York sehingga 24 Mei ini. Datuk Seri Anifah juga akan memberi penerangan mengenai keutamaan Malaysia sekiranya dipilih menduduki kerusi berkenaan. Pada Rabu ini, beliau menyertai mesyuarat peringkat tinggi Perhimpunan Agong PBB mengenai sumbangan daripada negara Utara Selatan, Selatan-Selatan, kerjasama segitiga dan pembangunan teknologi maklumat dan informasi ICT. Baik, malam ini berlangsung Anugerah Sukan Negara ASN 2013 di Stadium Juara Bukit Kiara. Ia bertujuan mengiktiraf penat lelah, usaha dan komitmen atlet untuk mencapai tahap tertinggi dalam sukan yang diceburi. Baik untuk tahun 2013, 11 kategori dipertandingkan dan untuk perkembangan langsung, kita terus saja bersama dengan Azlan Mubin. Azlan, silakan. Terima kasih Kai dan juga Atikah di Angkasa Puri. Anda bersama dengan saya Azlan Mubin yang kini berada di Stadium Juara Bukit Kiara untuk sama-sama kita saksikan yang sudah pun bermula sebenarnya Anugerah Sukan Negara 2013 yang sudah pun memasuki kali ke-46 tahun ini. Jadi pastinya siapa yang akan dinobatkan selaku olahragawati dan juga olahragawan kebangsaan bagi tahun 2013 sama-sama kita nantikan. Dan pada ketika ini sedang pun berlangsung yang mana sebentar tadi sudah pun tiba ketiba Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin bersama dengan isteri, iaitu Yang Amat Berhormat Puan Sri Datin Paduka Nuraini Abdul Rahman. Yang tidak lupa juga turut hadirlah Yang Berhormat Encik Hairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan, serta isteri iaitu yang berbahagia Puan Nuri Tun Abdullah, yang mana sudah pun bermula dan ketika ini sudah ada persembahan nyanyian yang dinyanyikan oleh Black Mentor. Dan selepas ini akan bermulalah secara rasminya upacara ataupun Majlis Anugerah Sukan Negara 2013 ni, yang mana tahun ini melibatkan 10 anugerah yang akan dinobatkan ataupun diberikan kepada semua penggiat sukan serta atlet negara yang telah pun berjaya menunjukkan satu aksi kecemerlangan pada tahun 2013. Dan inilah suasana dapat kita saksikan pada ketika ini di Stadium Juara Bukit Kiara ini, yang juga pada ketika ini turut hadir sama semua atlet, boleh dikatakan ke semua atlet kebangsaan turut sama memberikan sokongan untuk Anugerah Sukan Negara 2013 ini. Dan apa yang menarik juga bagi Anugerah Sukan Negara 2013 ini akan disaksikan ada satu anugerah baru diperkenalkan, iaitu Anugerah TM Team Malaysia yang dianugerahkan kepada atlet bukan panel yang memilih tetapi peminat-peminat sukan negara
memilih melalui media sosial. Jadi itulah yang dapat saya gambarkan buat pada ketika ini. Jangan lupa saksikan secara langsung tepat jam 10 malam di TV1 Anugerah Sukan Negara 2013, insya-Allah bersama dengan saya. Jadi sekian, kembali semula bersama dengan Kai dan juga Atikah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih rakan setugas. Menjelang hoki Piala Dunia di The Hague, Belanda 31 Mei ini, senarai akhir 18 pemain hoki yang akan menggalas cabaran negara di Piala Dunia hujung bulan ini akan terjawab pagi esok. Walaupun sukar untuk membuat keputusan, pemain yang dibawa pada edisi kali ini diharap bersedia untuk membawa nama negara ke pentas dunia. Mengakui sukar untuk membuat pemilihan barisan yang akan disenarai ke Belanda dijangka mampu menggalas cabaran dengan baik. Ketua Jurulatih Hoki Negara Muhammad Damarash Abdullah memberitahu pemain yang dipilih masih belum mencapai tahap yang diinginkan, namun setidak-tidaknya mereka yang terbaik di dalam negara ketika ini. Saya tak ada rumit dah. Untuk saya 5 minit saja saya boleh kira nama tim, tak perlu ini pemilihan pun dah. Banyak kali saya sudah bagi tahu saya bukan diktator dan saya bukan seorang yang memilih. Saya memberi peluang kepada kira semua barisan kejurulatihan untuk memberi pendapat dan saya mahu kira pasukan yang terbaik untuk pergi. Dharma juga berharap tiada unsur campur tangan dalaman dibuat pihak KHM selepas senarai penuh pemain diumumkan esok. Alasannya mudah, segala perancangan pasukan akan terjejas andai ada tangan ajaib yang mahu itu dan ini dalam pasukan. Kira masyarakat kena tahu yang ini ialah kira golden handshake. Seorang yang sudah berbakti 7, 8 tahun, 9 tahun dia mesti diberi kira peluang ke Piala Dunia. Saya tak ada masalah. Tetapi kalau apa-apa berlaku di Piala Dunia, jangan salahkan saya sebab ini golden handshake kan, macam orang bekerja untuk 20 tahun, 30 tahun dia diberi benda tu. Tapi untuk saya ini medan perang . Saya kena ambil yang terbaik. Tidak mahu meletakkan sebarang sasaran yang tinggi melangkah ke Piala Dunia adalah pencapaian yang terbaik. Tambahan Malaysia berada ranking terbawah dari 12 pasukan bakal berhadapan dengan pasukan-pasukan terbaik dunia. Skuad negara akan berlepas ke Belanda Jumaat ini. Kejohanan badminton Piala Thomas Uber 2014 New Delhi, India. Skuad Piala Thomas mendahului kumpulan C dengan kemenangan 4-1 ke atas India semalam. Hari ini, skuad Piala Thomas negara beraksi cemerlang menentang Jerman. Sebentar tadi, Govi Shem dan Lim Kim Wah menewaskan pasangan Jerman Peter Kosber dan Joshua Suwon dalam straight set 21-12 dan 21-18. Kemenangan ini memberikan mata keempat negara mengatasi Jerman 4-0 dan ketika ini Liu Darren sedang beraksi dalam perlawanan terakhir menentang Lucas. Berdalam pada itu, skuad Uber negara ketinggalan 1-3 dalam perlawanan menentang Denmark. Ketika ini, Lim Yen Fan sedang beraksi menentang Sandra Maria Jensen dalam perlawanan terakhir. Baik, kita ke laporan yang seterusnya. Larian maraton waktu malam yang semakin mendapat tempat di Malaysia sekali lagi akan diadakan di Putrajaya pada 11 Oktober nanti. Edisi kelima BSN Putrajaya Night Marathon yang bakal disertai 10,000 peserta itu akan lebih dilindungi menerusi perlindungan insuran. Kesemua peserta yang akan menyertai larian tersebut akan dilindungi dengan perlindungan insurans oleh sebuah syarikat insurans Gibraltar BSN. Perlindungan yang tertakluk sepanjang larian berlangsung. Larian di Putrajaya itu akan dibahagikan kepada 4 kategori utama: full marathon 42 km, half marathon 21 km, 10 km dan 1 kategori baharu korporat. Sebenarnya tahun 2009 my partner and I, kita tanya kenapa kita banyak sangat marathon di sini, banyak sangat larian tapi kesemuanya pagi. So apa yang kita boleh buat beza that can attract runners, tapi bezalah kan. So masa tu memang tak ada orang buat larian structured pada waktu malam. So that is why kita buat homework, research and then kita launch about night marathon. Bagaimanapun, laluan marathon ini berbeza berbanding 4 edisi sebelumnya.
Mempertaruhkan calon muda oleh DAP dalam pilihan raya kecil Parlimen Teluk Intan hanyalah strategi menarik pengundi dengan cara meletakkan calon yang nampak menarik di mata pengundi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad turut menyindir pihak yang kononnya ahli UMNO tetapi membelakangkan parti tanpa berselindung dengan menyokong darah daging sendiri bertanding mewakili parti pembangkang. Orang Melayu dia akan sokong. Dia mudah kena tipu. Ramai dah orang Melayu kena tipu. Yang ni anak orang UMNO ni. Yang jadi calon ni anak orang UMNO. Kalau anak orang PAS dia tak jadi. Pasal anak orang PAS daripada kecil lagi dia ajak suruh benci UMNO. Dia suruh jijak gambar saya apa semua. Tapi anak orang UMNO dia tak suruh masuk UMNO. Dia tak ajak pasal UMNO. Tak cakap pasal history of UMNO pun. Beliau ditemui pada program Chancellor Stock bertajuk Peranan Universiti Berteraskan Teknikal dalam persekitaran Malaysia. Anjuran Universiti Teknikal Malaysia Melaka di Durian Tunggal Melaka. Pada program ini, beliau menekankan kepentingan 3 bidang utama iaitu sains, teknologi dan matematik dalam menentukan kemajuan sesebuah negara serta kepentingan menguasai bahasa asing supaya tidak ketinggalan dalam mempelajari pelbagai ilmu yang baru. Pengarah bahagian program TV RTM Suhaimi Jamalim diraikan pada majlis untuk dia sempena persaran wajib 23 Mei ini. Selama 38 tahun bertugas di Radio Televisyen Malaysia, Suhaimi banyak terlibat dalam menerbitkan program dokumentari TV dan melatih tenaga kerja baru. Majlis diserikan dengan kehadiran Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Nur Haiti Ismail dan Pegawai Kanan RTM dan Unit Siaran TV. Haji Suhaimi ketika ditemui berkata pengalaman bertugas di RTM adalah kenangan yang tidak mungkin dilupakan. Kepada semua rakan-rakan yang masih berkhidmat, saya menyeru agar kita memberikan sumbangan yang sejujur dan seikhlasnya agar kita dapat menjadikan RTM sebagai satu jabatan sumber rujukan kepada semua. Beliau pernah beberapa kali memenangi anugerah Sri Angkasa dan pertandingan dokumentari di peringkat antarabangsa. Kisah peranan besar wanita menyokong tanggungjawab suami dan keluarga sebagai pemimpin utama negara kini diterjemah ke bahasa Melayu dengan tajuk Tiga Puteri Gemilang. Ia mengisahkan kehidupan Ibu Perdana Menteri Tun Rahha Mohamad Noor dan dua kakaknya Tun Suhailah dan Datin Fakhriah. Buku berkisar 3 anak perempuan Tan Sri Muhammad Noor Omar yang menjalani kehidupan penuh kejutan dan warna-warni ditulis Datuk Dr. Fazwa Abdullah. Ia menyelami zaman kanak-kanak, gadis remaja yang meningkat dewasa ketika perang serta peranan isteri dalam memberi sokongan terhadap tugas suami masing-masing. Tiada siapa menduga Tun Rahha dan Tun Suhailah akan menjadi isteri kepada Perdana Menteri kedua dan ketiga, malah Tun Rahha adalah Ibu Perdana Menteri ke-6. Datin Fakhriah pula menjadi isteri pembesar Johor. Buku yang ditulis dalam versi Inggeris 4 tahun lalu bertajuk The Three Swans diterjemah ke bahasa Melayu oleh Datin Sajaratudur Halim. Majlis pelancaran disemulakan oleh Tun Rahha sendiri. 6 Mei lalu, Berita Wilayah menyiarkan mengenai ketabahan seorang ibu tunggal menjaga 6 anak OKU selepas kematian suami. Susulan daripada laporan itu juga, pihak bertanggungjawab mengesan 2 anak Fauzia Ngah ini tidak mempunyai kad pengenalan baharu. Bagi meringankan beban ibu tunggal itu yang berdepan kekangan masa menjaga kesemua anaknya, Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu Datuk Muhammad Sabri Alwi mengusulkan permohonan terus kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN Terengganu. Kini Yazid Aziz 30 tahun dan adiknya Muhammad Amir Haikal menerima sendiri kad OKU dan MyCard yang diserahkan Pengarah JPN Negeri Bati Yamin Mamat. Laporan pada akhbar tu, jadi pihak JPN telah mengambil tindakan segeralah. Kami telah datang ke rumah Puan Faziah, uruskan segala proses untuk menyediakan MyCard. Jadi dalam tempoh 1 hari lah kami berjaya menyiapkan MyCard untuk 2 orang anak Puan Faziah. Pertama Yazid, yang seorang lagi Haikal. Jadi Haikal ni anak bongsu Puan Faziah, jadi dapat MyCard.
Beliau turut menjelaskan menerusi program Mobile Ehsan JPN, pihaknya akan turut padam memproses MyCard untuk warga OKU, orang kurang berkemampuan dan warga emas tanpa dikenakan sebarang caj. Sehingga kini 56 permohonan kad pengenalan di bawah program Mobile Ehsan diterima dalam tempoh awal tahun ini hingga semalam. Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya Pulau Pinang melupuskan sebanyak 127 set komputer yang digunakan sebagai mesin perjudian cyber. Set-set komputer bernilai RM63,500 itu adalah hasil rampasan di sekitar daerah Barat Daya dari tahun 2011 hingga 2013. Menurut Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent Lai Fahin, kesemua barangan kes akan dilupus setelah semua bersalah selesai dibicara dan tempoh rayuan telah tamat. Kesemua rampasan adalah atas maklumat yang kita terima daripada orang awam. Dan setakat sini masih ada banyak lagi mesin-mesin yang perlu diambil tindakan. Ini bermakna tindakan mahkamah masih belum selesai. Beliau ditemui pada program pelupusan bahan kes mesin perjudian komputer di IPD Barat Daya Balik Pulau. Tambah beliau lagi, sepanjang tahun ini sehingga 15 Mei, IPD Barat Daya telah merampas 602 set komputer yang digunakan sebagai mesin perjudian. Kesemua kes didakwa di bawah Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Beliau juga menasihatkan agar masyarakat menyalurkan maklumat kepada pihak polis sekiranya terdapat pusat cyber yang menjalankan aktiviti perjudian. Baik, berita nasional 8 malam berakhir di sini. Robot yang terbaik di dunia yang mampu menari dan menyanyi menghiburkan pengunjung ke pameran robot terbesar di Moskow. Satu daripadanya Titan yang boleh membuat kelakar dan pernah mengiringi artis antarabangsa iaitu Rihanna dan William. Akhir kata, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.